Pemuda PAS kali yang ke-54 bertempat di Auditorium Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada tahun lepas. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia saudara setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia di atas peringatan Muktamar Dewan Pemuda PAS kali yang ke-54. Jadi mohon disahkan, laporan. Kawasan mana? Bacok. Bacok mohon disahkan. Penyokong. Sokong mana? Okey, kerat. Sah dulu. Awak sampai terus. Ni setiap tahun sejak saya mula masuk muda Samain ni lah antara penyeri muktamar kita. Tuan Pengerusi tak barisan soft kepimpinan pemuda kawasan kos. Saya nak bagi segera dan nak betul setiausaha berkaitan dengan tentang benda yang tak ada lagi. Cuma ayat dia macam ni. Saya tentang dengan perubahan. Sebab tak ada lagi. Jadi kami tak tengok lagi. Jadi minit tadi tu. Jadi betul itu dengan perubahan. Yang keduanya ada ucapan-ucapan. Tuan Pengerusi tak kata tiap-tiap tahun saya cakap, tapi nama saya tak ada pun. Jadi saya pun begitu juga minit-minit yang ada banyak kesilapan tu dengan perubahan. Minta persetujuan nak bercepat. Tuan-tuan, sebagai mewujudkan satu peraturan, sebelum tuan-tuan bergerak ke tempat berucap, mohon izin daripada pengurusi tetap. Bukan berjalan terus ke ni, angkat minta izin, saya akan izinkan insya-Allah selagi mana apa tu dia memberi ruang ataupun mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi tetap, staf kepimpinan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, daripada apa yang disebut oleh setiausaha tadi, pembetulan daripada muka surat 8 sehingga muka surat 12. Sebut nama Ustaz. Fairuz Hafiz bin Osman, Perwakilan Gopeng. Terima kasih. Saya rasa pembetulan bukan sekadar setakat itu, tetapi kita melihat kepada sesuatu yang lebih jauh. Saya melihat perbesaran negeri-negeri. Saya adalah wakil yang membahaskan ucapan negeri Perak pada tahun lepas. Sebaliknya, ucapan yang ada ini dicatatkan wakil negeri Perak adalah Ustaz Akmal Kamarudin. Dan saya merasakan ucapan saya tidak sebegini rupa dengannya. Jadi ia jelas bersalahan. Dari melihat kepada keadaan ini, saya merasakan suatu keadaan yang sangat tidak sepatutnya berlaku dalam suasana kita yang jauh ke hadapan dalam keperluan-keperluan masa ada. Apatah lagi bila mana kita melihat banyak perkara yang telah didahkan kepada kita berkaitan dengan perwakilan yang ada. Saya ingin menilai sebagai sebuah parti Islam, jamaah Islam, kita perlukan keberkatan dalam perjuangan. Kita bukan hanya inginkan pengesahan, tetapi kita inginkan keberkatan. Maka keberkatan itu lahir daripada ketelusan. Maka saya juga ingin mempersoalkan daripada isu-isu yang dikeluarkan. Maka saya mendapat maklum daripada media masa yang luas berkaitan dengan persoalan terhadap perwakilan daripada negeri Johor. 5 kawasan negeri Johor yang telah dijadikan isu satu ketika baru-baru ini.
ianya menjadi persoalan yang sepatutnya kita selesaikan dengan secara baik. Kita adalah jamaah Islam yang inginkan penjelasan. Saya rasa perwakilan Johor ada pada hari ini. Kita mengharapkan supaya kita dapat clear benda ini dan kita dipahamkan bahawa dah dipanjangkan kepada suatu peringkat yang lebih tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini sudah memakan masa 55. Kita tak mahu sesuatu yang tidak baik berlaku kepada perjuangan ini. Kita mengharapkan bahawa seandainya ia suatu kebenaran, maka perlu tindakan segera kita lakukan bagi membetulkan keadaan ini. Kita tak mahu ada benda yang tak baik berlaku, kerana kita mengharapkan perjuangan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak mahu jadi macam DAP yang terpaksa nak pinjam kita punya lambang satu ketika. Tak apalah DAP, dia roket naik ke bulan, kita dah sampai bulan, takkan nak turun naik roket balik. Jadi perkara ini minta penerangan dan penjelasan. Saya harapkan penjelasan sebenarnya di medan yang ini. Terima kasih Musyitab. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa minta balik kepada saudara-saudara untuk membetulan berdasarkan ucapan oleh dua daripada program. Minta saudara saudara untuk memberikan penjelasan. Pengerusi, saya setuju dengan Jerai tadi. Tertinggal satu perkataan, iaitu saya membentangkan peringatan syuarat ini dengan pembetulan. Boleh Jerai? Sebenarnya buku laporan ini proof terakhir sebetulnya Ustaz Mat Jelah yang buat proof dia, tapi tak tempat. Tapi dia buat proof dalam dewan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih saudara setiausaha. Jadi minta disahkan dulu. Ada tu? Muar. Jadi terima kasih pada Bacok dan Muar. Seterusnya minta kepada setiausaha sekali lagi bangun untuk membentang. Saya tak apalah tu, nanti pembentangan untuk membentangkan laporan tahunan muktamar kali 54. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Polisi tetap, bersama dengan tuan-tuan, laporan tahun Dewan Pengupas Pusat bermula daripada muka surat 18 sehingga muka surat 62. Sebelum saya membentangkan, sekali lagi ada pembetulan pada laporan yang telah diedarkan kepada tuan-tuan untuk lujnah politik dan juga lujnah dan juga Jabatan Pilihan Raya. Ada lampiran telah diberikan kepada tuan-tuan. Jika tidak dapat, boleh maklumkan, bentara akan edarkan kepada tuan-tuan berkait dengan laporan. Terusi saya dengan ini membentangkan laporan tahunan itu ada yang keduanya. Yang keduanya, pada saya ada dua buku. Yang pertama ini buku yang saya miliki dan saya rasa tuan ramai memiliki, mempunyai muka surat yang betul keseluruhannya. Buku yang kedua ini saya baru tengok tadi, cetakan daripada muka surat 33 hingga muka surat 48. Saya harap tak ramai yang silap ni, sebab sebahagian yang ada di sini semuanya betul. Jadi tuan-tuan boleh cek, kalau ada kesilapan buku yang ada silap boleh angkat tangan, kita akan edarkan buku baru. Daripada muka surat 20, daripada muka surat 33 hingga 48. Jika ada siapa yang tidak ada, boleh angkat tangan siapa yang tak ada. Oh, tak banyak satu ni je kot. Yang terpentas tak ada. Pengerusi, saya dengan ini membentang laporan tahunan
Pemuda PAS Malaysia. Sekian, terima kasih. Minta laluan pengurusi tetap. Sebab tadi kami angkat tangan tak nampak. Mungkin sebab Dewan ni sekata kan. Yes. Ada lagi yang tak selesai tadi dalam minit tadi. Boleh ke? Sebab tadi kami angkat tangan, tapi pengurusi tetap tak nampak. Sebelum kita nak masuk laporan tu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ringkas apa yang nak bangkit tu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Muhammad Fadil bin Hasanuddin dari Shah Al-Alam. Sebelum setiausaha nak meneruskan kepada agenda yang lain. Agenda yang pertama ni pun tak selesai lagi. Sebab kita tengok buku laporan kita ni bukan boleh macam buku pasti begitu saja. Kalau dah banyak silap sana sini, kita kena betulkan dengan pindaan lah. Tak boleh lalu itu sapu bawah kapal, ya. Sebab isu yang pertama yang paling penting kita nak bangkitkan di sini adalah bagaimana isu 5 kawasan yang tidak sah menjadi perwakilan pada tahun lepas dan membuat pemilihan pengundian, dan kita melihat ada kawasan yang tidak sah pun ROS-nya daripada kawasan Kulai, yang mana kawasan ini diluluskan 2014. Macam mana 2014 diluluskan, 2013 boleh masuk undi? Yang ini tak masuk bawah kapet. Saya rasa tetap kita kena bahas benda ni dengan baik, dengan adil, ya? Jangan nak masuk laporan, nak masuk ni, nak masuk tu. Yang ni tak settle lagi. Kami datang daripada jauh. Saya dari Selangor, daripada Sabah, Sarawak, daripada ni. Kalau nak buat lulus begitu, baik-baik buat. Jadi yang pertama sekali saya nak ni bagaimana laporan daripada UMNO Johor telah dikemukakan kepada ROS, yang mana beberapa kawasan ini yang terlibat dalam Muktamar Agung Dewan Pemuda PAS Pusat, dan ini sebenarnya memberi satu kesan negatif kepada bukan saja Dewan Pemuda PAS Malaysia tetapi PAS itu sendiri. Adakah tuan-tuan perwakilan ni nak PAS ni diharamkan? Adakah kita nak sampai AP boleh guna logo kita? Nak ke tidak? Kalau tak nak sebut, tak nak. Tu baru pemuda, bukan nisak. Nah. Jadi kita ni pemuda. Ya. Kemudian dilihat gitu juga ada dalam segi SPR ni bagaimana dari segi pemuda. Dan kalau saya rasa Juham lebih banyak lah, lebih tahu, kan? Kita tak boleh nak kata benda ni tak ada orang nak persoal, tak ada orang nak persoal. Bila-bila dah diharamkan, dia apa sebagainya, baru kita nak ambil kisah. Kalau tuan-tuan tengok dalam perlembagaan, ada bawa ke perlembagaan? Tengok dalam fasal 18 kurungan 1C, 19 kurungan 1, 19 kurungan 2, dan fasal 52 kurungan 3 D dan E. Kalau mana-mana kawasan tak buat muktamar, tak boleh masuk muktamar pusat. Betul ke tak? Kita bukan persatuan PASMA ke apa, kan? Kita ni Dewan Pemuda PAS Malaysia. Takbir. Baru kata pemuda. Jadi saya setakat tu dulu, kan? Mungkin ada orang lain yang nak sebutkan. Banyak lagi poin ni. Asal pengurusi tetap mungkin boleh bagi laporan. Wallahu a'lam. Terima kasih daripada Shah Alam. Jadi isunya ialah, saya tadi peringkat awal bukan saya tanya ada yang menyokong untuk disahkan. Jadi tadi Muar angkat, saya berpendapat dia menyokong supaya untuk disahkan. Rupanya ia minta nak bercakap, tapi tak apalah,
Tapi yang kita sudah jelas bahawa isu ditimbulkan oleh perwakilan daripada Shah Alam bersangkutan dengan 5 kawasan yang dikatakan tidak mengadakan mesyuarat di peringkat kawasan tapi menyertai ataupun menjadi perwakilan kepada muktamar Dewan Pemuda yang lalu. Itu isunya kan. Jadi saya buka satu lagi. Tolong tunjuk daripada mana. Muar ya, Muar tadi ya, baik. Tadi Muar minta saya minta apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kamal bin Muhammad Ali dari Muar. Okey, agak gegak gempita lah Dewan kita pada malam ini. Apatah lagi kita dah sebut yang bermasalah tadi Johor, dan saya dari orang Johor. Ini ingin nak boleh kita cool down sikit lah suasana kita nak bermesyuarat ni. Apa kata saya cadangkan supaya senarai pembetulan perwakilan tu diberi dahulu sebelum kita mengesahkan. Kita tunggu sampai senarai perwakilan yang terkini diberi dan kita telik, sebab perwakilan yang lepas terlibat dengan pengundian. Ini yang agak kita rasa mungkin ada yang sedikit tidak berpuas hati sebagainya. Untuk berpuas hati, lebih baik pihak setiausaha ataupun pihak Purustia bagi dulu senarai perwakilan yang hadir pada muktamar yang lepas, supaya kita dapat telik dulu baru kita sahkan. Boleh setuju tak? Cara saya lah, wallahu alam. Terima kasih. Sebut nama dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tetap, saya Muhammad Hafiz bin Habil daripada kawasan Lembah Pantai. Ada 2 isu yang saya nak respon berkenaan dengan, pertamanya berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh rakan saya daripada Shah Alam sebentar tadi, berhubung dengan status 5 kawasan yang tidak mengadakan mesyuarat agung. Saya rasa benda tu bukan forumnya di sini untuk bincang benda tu. Saya tak pasti dalam lepas daripada muktamar lepas, adakah laporan telah dibuat oleh perwakilan Shah Alam. Kenapa nak tunggu sampai muktamar pada hari ini baru nak dibangkitkan soal tersebut? Dan itu adalah laporan yang perlu dibuat, aduan yang perlu dibuat kepada Setiausaha Agung. Dan efek daripada perkara ini menyebabkan terjejasnya ahli jawatan kuasa sehingga peringkat ke pusat, sehingga hatta presiden pun. Jadi efek kalau nak bangkitkan perkara itu, fikir masa depan seluruh jentera. Itu yang pertama. Benda tu bukan forum dibincang pada malam ini. Perkara tersebut harus dibuat aduan kalau tak puas hati daripada awal. Lepas muktamar lepas sebelum ini terus buat aduan. Bukan dibincang pada muktamar pada hari ini. Kita pun tak ada rekod, kita pun tak ada aduan, pun tak ada siasatan dia adakan, bukti pun tak tahu. Mana siapa benda tu dapat disahkan. Itu yang pertama. Perkara kedua, saya merujuk kepada pasal 22. Andai kata tadi Muar bangkitkan isu pengesahan banyak berlaku kelemahan, saya rujuk kepada pasal 22 Perlembagaan PAS. Tugas yang perlu dilakukan oleh muktamar, agenda, berdasarkan kepada peruntukan tersebut tidak dinyatakan susunan peraturan muktamar. Hanya dalam notis saja dinyatakan, tidak dinyatakan perlu dahulukan agenda urusan mesyuarat yang lepas. Dan saya percaya mesyuarat ini telah ditandatangani oleh Ketua Pemuda. Kalau sahabat-sahabat boleh rujuk, minit mesyuarat ini telah ditandatangani oleh Yang Berhormat Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi, Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat, disediakan oleh Saudara Khairul Faizi Ahmad Kamil. Dua-dua dah sign. Takkan tak baca main-main sign lah. Jadi saya mohon untuk pertimbangan para mutamirin sekalian. Seandainya timbul lagi isu kenaan dengan minit, saya cadangkan supaya
diletakkan susunannya kita dahulukan agenda lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya cuma bagi satu lagi ucapan daripada supaya ia tidak berpanjangan, dan saya akan buat kesimpulan sebelum saya serahkan balik pada muktamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tetap dan seluruh kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia dan seluruh muktamirin sekalian. Suka saya menarik perhatian apa yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya adalah satu perkara yang besar. Apabila kita muktamirin ini diajak untuk menjadi saksi kepada perkara yang tak betul, perkara yang kita tidak tahu sama ada ianya benar ataupun tidak, bagaimana perwakilan yang ramai ini boleh mengesahkan penyaksian itu? Itu poinnya. Dan kita melihat pada hari ini senarai yang ada dibekalkan kepada kita totally different, berbeza daripada apa yang sepatutnya. Saya sendiri saya lihat senarai ada di dalam, hal saya tidak datang. Dan ini yang menyebabkan kita semua bertanya-tanya. Dan itu sebabnya saya menyokong daripada Shah Alam tadi untuk kita memikirkan sesuatu supaya parti ini tidak diharamkan, supaya parti ini tidak dijejaskan oleh sebab kelemahan kita sendiri. Kita tahu tuan-tuan, perkara ini adalah perkara pokok dalam organisasi. Pemutihan bagaimana kita ini yang mendabik dada begitu begini, berpolitik budiman, tetapi kita tidak dapat menyelesaikan masalah sebegini. Benar perkara ini dilakukan oleh yang lepas. Adakah kita nak membiarkan bahawa perkara ini akan berlanjutan dari masa ke semasa? Benar. Saya nak menyentuh tadi sahabat saya menyatakan bahawa apa tak diusulkan. Sebenarnya perkara ini telah diusulkan berkali-kali. Kita mendapat maklumat daripada Dewan Pemuda PAS Pusat untuk melakukan siasatan. Mereka tahu isu ini tuan-tuan. Mereka tahu isu ini. Dan hari ini saya telah membuat aduan ke Majlis Ulama berkaitan tentang perkara ini. Saya mempunyai bukti yang sangat-sangat kukuh berkaitan tentang kulai itu sendiri, berkaitan dengan sembrong, berkaitan dengan, saya pun lupa, ada 5 tuan-tuan, labis dan juga keperang. Jadi saya minta pada hari ini kita betul-betul kita fikirkan apa akan jadi kalau kita tidak betulkan pada hari ini. Kita sayangkan parti kita sayangkan jamaah kita, dan saya harap pada hari ini supaya kita tidak mengesahkan satu perkara yang kita sendiri tidak boleh sahkan. Setuju atau tidak? Jadi dengan itu segala dokumen yang berkaitan ini saya akan serahkan kepada pengurusi tetap untuk dibuat penilaian jika dibenarkan oleh pengurusi tetap. Sila bagi pada bentara. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembahas. Lupa nak bagi tahu, Muhammad Rosharizan, perwakilan Puchong. Daripada Puchong. Jadi untuk berlaku adil, saya minta kepada kembali kepada saudara-saudara untuk memberikan penjelasan berkaitan perkara yang ditimbulkan oleh perwakilan sebentar tadi. Saudara SU dipersilakan. Assalamualaikum Tuan Pengurusi Tetap. Saya minta sedikit laluan sebelum Tuan Setiausaha untuk bagi penjelasan. Mohon laluan daripada Pengurusi Tetap. Saya kira bagi pada SU dulu untuk buat penjelasan. Sebab perkara ini jelas, saya faham dah apa yang ditimbulkan oleh perwakilan. Jadi minta saudara SU dapat untuk memberikan penjelasan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 perkara yang dibangkitkan oleh perwakilan tadi.
Yang pertama berkait dengan nama perwakilan. Saya telah maklumkan memang ada kesilapan perjalanan dan insya-Allah kita akan berikan kepada tuan-tuan. Dan saya bentangkan dengan pembetulan bagaimana yang disarankan oleh Jerai tadi. Jadi sebab itulah saya sebut sejak berawal lagi pembetulan berkaitan dengan perkara tersebut untuk kita betulkan sama-sama dan kita luluskan sama-sama dalam muktamar kita pada hari ini. Yang keduanya berkait dengan isu kata ada perwakilan yang tidak sah masuk dalam mesyuarat agung muktamar kita pada tahun yang lepas. Saudara sekalian, kalau usaha untuk sesi yang lepas duduk di sini, mungkin dia boleh jawab apa yang berlaku pada tahun lepas. Muktamar pada tahun lepas, kami yang menyambung tugas untuk muktamar pada tahun ini, kita hanya mengambil laporan daripada tahun lepas. Oleh itu sepatutnya pesertanya bukan di sini tetapi melaporkan kepada pihak SPA yang mengendalikan pemilihan pada tahun lepas, ataupun melaporkan kepada pihak pejabat agung, Serta Agung untuk menyiasat perkara ini. Jika dirasakan kalau disiasat oleh pemuda sendiri ianya berkepentingan, walaupun perkara ini dibangkitkan dalam mesyuarat permuda, saya boleh sebutkan di sini berkaitan dengan sebaran SSS. Kononnya ketua pemuda ada berhubung dengan Setiausaha Pemuda Negeri Johor untuk mengatur satu komplot menghantar perwakilan palsu, dan perkara itu telah dinafikan oleh ketua pemuda. Itu tidak berlaku, perkara itu tidak benar disebut oleh beliau dalam mesyuarat. Walau bagaimanapun jawapan sebegitu belum tentu tuan-tuan dan puan dalam dewan ini semua terima. Jadi medannya ialah kita report kepada pihak yang lebih berautoriti daripada kita yang ada di sini. Sebab saya bukan membentangkan pada tahun lepas. Kita mengambil apa yang dihantar kepada kita daripada pihak yang mengendalikan muktamar pada tahun lepas. Dan kita minta pengesahan daripada ketua pemuda dan Setiausaha Pemuda sesi lepas, dan mereka mengesahkan perkara ini. Dan ini sahaja yang saya benarkan dengan pembetulan pada masalah perwakilan tadi. Terima kasih pengurusi tetap. Terima kasih Saudara Nasai yang beri penjelasan mengenai perkara yang dibangkitkan. Jadi saya kira minta laluan Ustaz. Saya kira pertama sekali dua yang paling utama adalah bersangkutan dengan kesehatan perwakilan yang menyertai muktamar pemuda pada tahun yang lalu. Jadi saya berpendapat mohon untuk dipertimbangkan. Pertamanya, apakah muktamar bersetuju sekiranya perkara yang dibangkitkan oleh perwakilan ini akan bawa kepada pihak yang lebih atas untuk menentukan bagaimana perkara yang sepatutnya dijalankan. Apa muktamar bersetuju ataupun tidak? Setuju. Cadangan saya. Bersetuju. Cuba mereka yang bersetuju ianya dibawa ke pihak yang lebih atas. Sila angkat tangan. Maka dengan ini saya memutuskan perkara yang berhubung kait dengan pengesahan kehadiran akan kita bawa dan kita akan desak supaya pihak atasan membuat keputusan dengan sebaik mungkin. Setuju? Baik. Kita sudah minta maaf perwakilan Shah Alam. Seterusnya saya minta persetujuan untuk mengesahkan laporan dengan pindaan laporan tahunan Muktamar Pemuda kali yang ke-54. Daripada mana? Bacok. Terima kasih. Menyokong Padang Terap. Padang Terap dan Shah Alam mungkin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Seterusnya
Saya dengan ini memohon dan mempersilakan Saudara Bendahari Dewan Pemuda PAS Malaysia untuk membentangkan laporan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengerusi tetap, Ketua Pemuda, sahabat-sahabat perwakilan sekalian. Sebelum saya nak buat pembentangan, ini sedikit pembetulan pada muka surat muka surat 70. Muka surat 70. Pada tahun 2013 974,334. Minta tuan-tuan betulkan 974,335 ringgit. Dan lebihan semasa daripada 48,471 pada 48,472 ringgit. Bagi penyata penerimaan dan perbelanjaan pada tahun yang berakhir 31 Disember 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Bendahari di atas laporan yang dibentangkan sebentar tadi. Jadi mohon untuk maklumat tuan-tuan ya, perbahasan kepada dua-dua laporan ini dibuat secara serentak, iaitu laporan tahunan dan laporan. Itu saya panggil kedua-dua Bendahari dan SU untuk membentangkan dulu sebelum kita buka pada perbahasan kepada kedua-dua perkara ini. Jadi mohon pada perwakilan untuk mengesahkan untuk terima laporan keuangan sebelum dibuka kepada perbahasan. Mana tu? Raub, sokong Kota Baru. Terima kasih. Terima kasih tuan dan puan-puan sekalian. Maka saya akan diterima dulu baru kita bahas. Okey. Baik. Jadi saya buka perbahasan untuk laporan keuangan yang dibentang oleh Saudara Bendahari. Sila. Tuan Pengerusi Tetap dan seluruh staf pimpinan Pemuda Pusat dan perwakilan. Saya sebut tadi nak cepat. Kewangan pun begitu juga, sahabat-sahabat. Saya sebut kepada Dewan Pemuda Pusat melalui istiadat. Saya nak tolong semak dan tolong tengok tang mana tak kena, nak tolong perbetul. Hampir 6 tahun turut. Kalau yang lepas sampai 3 pagi tolong perbetul. Tapi kalau segi prosedur dia, masa mana pemeriksa kira-kira nak sign, nak hasil dari pembetulan. Ini pula baru tadi saja berbetul. Saya habaq ni kenapa betul ni. Jadi saya harap sungguh-sungguh, kalau bermasalah sangat, insya-Allah sebelum muktamar saya sebut sebulan ataupun seminggu ke, tak apa Mair. Saya nak tolong Pemuda Pusat dah terlalu lama. Begitu juga laporan. Kalau kita tengok sahabat-sahabat, mungkin silap. Kalau tengok dalam buku ni, ada muka surat pertama, muka surat ketiga, kedua, diulang sehingga 3 kali. Jadi kalau percetakan salah, tetapi nombor di bawah itu betul. Kalau tuan-tuan tengok laporan setiausaha, kalau dikatakan salah tetapi nombor di bawah itu betul, diulang sehingga 3 kali. Jadi saya nak, kalau nak perbetul nyata kewangan,
cukup susah. Saya nak tuan-tuan terima, minta dengan terbuka sebab kita nak bincang banyak lagi dengan terbuka. Kebetulan isu Menteri Besar, banyak isu-isu yang kita nak bincang. Jadi saya nak minta tuan-tuan hati terbuka menerima penyata kewangan ini dengan perubahan. Jadi banyak lagi nak bincang. Setuju ni? Ambil Wallahualam. jawatan kursi tetap, nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, itu pandangan daripada wakil gerai sama ini. Dia kata memanglah dia setiap tahun dia menegur laporan keuangan ini, dan dia memang dia seorang yang baik hati. Dia tak nak muktamar sebut, dia kata boleh bincang belakang sebelum petang. Tapi tahun ni pun jadi lagi sama Yana. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai saya buka lagi untuk siapa-siapa yang untuk nak membahaskan laporan keuangan yang dibentang tadi, walaupun telah diberi oleh perwakilan bahawa terlalu banyak dan dia supaya diterima dan pindaan. Kalau ada nak bahas, saya persilakan. Kalau tidak pun, saya mohon persetujuan daripada muktamiri untuk menerima laporan keuangan dengan pindaan. Setuju? Sama yang setuju? Tahun depan kita lantik dia pula jadi kursi tetap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Ya. Ini untuk laporan keuangan dah tutup dah saya. Minta maaf pengurusi, bukan berkait dengan tu, sebab saya takut nanti saya tak faham. Cuma nak dapatkan penjelasan. Kita bersetuju bahawa di sana tadi ada laporan tentang keabsahan orang yang perwakilan yang berdaftar dalam muktamar yang lepas. Ada laporan dihantar. Walaupun kita bersetuju bahawa laporan itu akan dibawa ke pihak atas, saya nak faham, kalau sekiranya ada laporan dalam keadaan walaupun belum ada keputusan bersalah, betul ataupun tidak, adakah boleh kita meneruskan laporan-laporan yang lain yang mana akan berkait dengan juga perwakilan yang sah ataupun tidak tadi? Dan perwakilan tahun depan dia sangat berkait dengan pelantikan dan pemilihan kepimpinan yang ada di hadapan yang membuat laporan. Jadi saya nak tahu di situ. Terima kasih. Hazmi Dibuk daripada Payudsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Saya Muhammad Labib bin Abdul Jalil daripada Sabak Bernam. Pertama sekali, terima kasih kepada pengurusi tetap yang dikasihi Saudara Syahzan Kayat, Ketua Pemuda dan seluruh staf pimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia dan para muktamir sekalian. Okey. Berkaitan dengan ROS, ya, perkara yang dibangkitkan oleh Shah Alam tadi adalah satu perkara yang sangat besar. Sangat besar. Kalau hari ini dibangkitkan supaya kita bawa ke peringkat yang lebih atas, saya fikir muktamar adalah peringkat yang paling atas dah. Muktamar menyaksikan, dan ini persoalan dia ialah bukan persoalan nak buat pindaan dalam minit mesyuarat, tetapi ini adalah satu penipuan sebenarnya. Mana mungkin kawasan yang belum didaftarkan boleh datang mengundi, boleh masuk dalam muktamar. Jadi saya fikir minit mesyuarat tadi tak boleh kita sahkan. Dan isu dengan ROS ni dia undang-undang dia ikut dia, bukan ikut kita. Saya fikir bila-bila masa saja dia gantung kita, batalkan. Sebab itu saya minta supaya pengurusi tetap buka balik berkaitan dengan mesyuarat. Saya tak nampak jalan supaya kita luluskan dan kita sahkan. Sebab kalau mesyuarat tersebut dihantar ROS tidak sahkan, siapa nak bertanggungjawab? Saya itu sahabat-sahabat sekalian, saya fikir dalam Dewan Muktamar ini jalan penyelesaiannya. Pertama sekali, setuju tidak kalau saya katakan bahawasanya pemilihan
lepas adalah pemilihan yang tidak sah. Bila tahu pemilihan tersebut adalah pilihan tidak sah, macam mana boleh kita sahkan dalam minimum syarat kali ini? Kalau kita kata kita bangkitkan dalam isu yang lepas, perkara tersebut memang berada dalam tahun lepas tetapi dibawa oleh tahun ini, maka diperbahaskan di dalam tahun ini. Maka tuan-tuan yang berbahagia sekalian dan seluruh saf kepimpinan, saya minta supaya minit mesyuarat ini tidak boleh, memang tidak ada jalan untuk kita sahkan, sebab minit mesyuarat ini juga kita akan bawa ke ROS dan media-media ada dalam ni menyaksikan kita pada hari ini. Macam mana kita nak jawab selepas ini? Wallahu a'lam. Semua berdiri. Syabab! 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 Elakkan keretakan ukhuwah kita, padukan kekuatan kita, jauhi daripada permusuhan. Sila angkat tangan, pegang kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terima kasih wakilan. Saya minta menangguhkan sekitar 10 minit. Muktamar ini 10 minit untuk saya menghubungi pihak yang berotoritas untuk memberikan pendapat sebelum saya meneruskan muktamar kita. Minta bertenang sahabat-sahabat para muktamirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sila bertenang, insya-Allah perkara ini akan diuruskan dengan baik. Minta doa, kita bertenang, insya-Allah kita jamaah Islam yang bekerja bagi memenangkan agama Allah di atas muka bumi ini. Kita mengiktimatkan diri dengan jamaah. Kalau kita menyahut surah Allah dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan
sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara munkar. Sadaqallahul azim, surah At-Taubah ayat 71. Kita bersama-sama dengan jamaah ini sebagaimana surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Kita bersama gerakan Islam ini sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar Al-Faruq, la Islam illa bil jamaah, wa la jamaah illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa ada jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa ada kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa ada ketaatan. InsyaAllah adik-adikku yang dirahmati dengan pihak yang lebih berautoriti untuk kita selesaikan dengan cara yang baik, insyaAllah. InsyaAllah. Sila bertenang, berzikir, insyaAllah. Mungkin dalam ruang masa yang ada, saya ingin mengimbau kembali bagaimana sejarah Dewan Pemuda Islam, itu nama awal Dewan Pemuda PAS Pusat. Dewan Pemuda Islam yang ditubuhkan pada tahun 1953. Ini bagaimana ditubuhkan sayap kepada PAS, di mana Persatuan Islam Setanah Melayu ditubuhkan oleh para alim ulama pada tahun 1951. Bagaimana yang dibentuk PAS yang pertama almarhum Ustaz Fuad, yang kedua Alias, yang ketiga almarhum Dr. Burhan Al-Hilmi, yang keempat Datuk Muhammad Asri, dan bagaimana kepimpinan yang besar dalam harakatul ummah ini, dalam gerakan Islam ini, di mana dalam peralihan satu peralihan kuasa di mana Datuk Asri telah meletakkan jawatan, dan bagaimana muktamar telah melantik almarhum Ustaz Yusuf Rawat sebagai pemangku Presiden PAS, dan akhir juga bahtera ini dikemudikan oleh almarhum Ustaz Fadil Muhammad Noh, dengan kembali ke rahmatullah almarhum Ustaz Fadil Muhammad Noh, Tuan Guru Datuk Haji Abdul Hadi Awang menjadi Presiden PAS. Dan hingga sekarang insyaAllah adik-adik sekalian, kita telah pun menempuh sejarah panjang perjuangan semenjak tahun 1951. Sejak 1951, makna telah 63 tahun umur harakatul ummah ini. Dan kita merasa puas hati apabila kita intimat dengan jamaah ini, kerana menepati apa yang disebut oleh almarhum Syekh Said Hawa rahimahullah. Untuk kita intimat dengan sebuah gerakan, kita lihat bagaimana mihnah ataupun Surat Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuru untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk kamu keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan Allah lah yang lebih baik. Sadaqallahul azim. Bagaimana kisah Allah bongkarkan perancangan ataupun konspirasi musyrikin Mekah, sehingga berlakulah peristiwa hijrah. 3 ujian yang akan dihadapkan kepada gerakan Islam. Yang pertama pemenjaraan, yang kedua dibunuh, yang ketiga dihalau. Yang pertama lihat sejarah ini, pemuda-pemuda PAS lah yang ramai mendekam dalam penjara. Tahun 1960-an ISA 10 orang ulama-ulama, pemuda-pemuda Kelantan dikenakan tan ISA, termasuk almarhum Ustaz Ni Allah Ni Asyad kena ISA. Dan bagaimana kita melihat pada tahun 1980-an tangkapan, tahun 1980 operasi bekas ketua pemuda PAS Pusat Ustaz Abdul Hadi Asyad dikenakan tahanan ISA. Almarhum Ustaz Osman Marzuki dikenakan ISA kerana pemuda-pemuda PAS mengadakan demonstrasi harga padi di Kedah. Tahun 1984 pula
bagaimana pimpinan Pemuda PAS Pusat, Ustaz Abakar Cik, Ustaz Almarhum Ustaz Al-Latif Muhammad, tahun 1985 berlakunya operasi Memali. Pada 19 November tahun 85 dan selepas itu Ketua Pemuda Kedah Pak Cuk yang ditarik SA, dan tahun 1988 operasi Kenari. Pemuda-pemuda PAS daripada Perak daripada Kedah dikenakan ISA. Bekas Ketua Pemuda PAS Perak Ustaz Siddiq Muhammad Noh dikenakan ISA. 5 dalam ISA 1987. Operasi Lalang 19 orang yang dikenakan ISA, termasuk bekas Ketua Pemuda PAS Pusat Tuan Haji Mahfuz bin Ahmad dikenakan tahanan ISA. Bahkan ada anak-anak muda PAS dituduh di bawah ISA kan dikatakan ingin mewujudkan gerakan Jundullah. Satu, fitnah besar dan tidak dibuktikan di mahkamah, termasuk bekas Setiausaha Amal Pusat Almarhum Zainuddin Abdullah dikenakan ISA akibat tuduhan ini. Ini sahabat-sahabat sejarah yang dituliskan oleh pemuda. Mereka dipenjarakan dan kedua dibunuh. Lihat adik-adik sekalian, sejarah emas kita Pemuda Pusat, ada yang mati dibunuh. Siapa? Bekas Ketua Pemuda PAS Pusat Almarhum Abdul Samad Gol Mianji yang ditetak di kepalanya dibunuh. Dan peristiwa Memali, 14 orang syahid di bumi Memali, bersimbah darah, berkorban darah pada 9 November tahun 85. Kita melihat diusir, dibuang dalam keadaan atau konteks negara kita tidak dibuang ke luar negara, ke Afrika, tapi ditukar tempat kerja, dibuang sebagainya. Ada seorang tokoh pemuda, Cikgu Wahab, bekas Ketua Penanganan Pemuda PAS Pusat, ni paling hebat. Kalau kita rasa cikgu di bawah sana, penjawab-penjawab awam rasa hebat, lihat kisah Cikgu Wahab menjadi Ketua Penanganan Pemuda PAS Pusat, bekas Ketua Pemuda PAS Pahang Anak Kedah. Sepanjang berkhidmat dengan kerajaan Tauruk dengan adik sekalian, 30 pos sekolah kena tukar. Kau ada? Kau tak ada? 30 pos sekolah kena tukar. Ada bekas Ketua Pemuda PAS Besut, juga bekas Ketua Pemuda PAS Sabah Ustaz Wan Azawan Ahmad, ditukarkan 24 jam. 24 jam daripada Besut ke Jempol Negeri Sembilan. Bahkan di Sabah berbelas-belas sekolah ditukarkan semata-mata menggerakkan perjuangan PAS. Inilah titik peluh keringat air mata pejuang-pejuang pemuda, hinggalah kita ada pada hari ini, dan Dewan yang mulia ini, sahabat-sahabat, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah sekalian. Maka sebab itu adik-adik, sejarah dia sangat penting. Sejarah sangat penting. Kita melihat pengorbanan tadhiyah yang dialami oleh, atau pengorbanan yang dibuat oleh generasi awal sebelum daripada kita. Saya faham perasaan adik-adik muktamar memang kita panas, saya faham. Saya pernah berjumpa almarhum Ustaz Jais Anwar di London, bekas Ketua Pemuda PAS Pusat. Zaman dia adalah zaman pemuda Thalassa UMNO. Saya pergi memodalkan dia sedang sakit, dia kena kanser dan beberapa penyakit lain, bersama teman saya Dr. Zudi Marzuki semasa masih menuntut di UK, saudara Dr. Muhammad Sulam. Dia beritahu ayah, adik-adik bapa, semasa zaman Pemuda PAS, semasa muktamar, ada perwakilan pecah baju. Hebatnya mereka berhujah. Mereka berhujah, mereka berdebat. Sayangnya kepada jemaah tercinta ini, tapi selepas muktamar dicantumkan kembali, dirapatkan kembali. Dah, kefahaman yang ada, mesti ada, wajib ada kepada kita sekalian, adik-adik sekalian. PAS sebagai benteng kepada umat Islam negara ini. Kitalah pembela kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak rela rosak fikrah kita. Mana mungkin kita tak tajaruk dengan fikrah kita. Kita rasa ideologi lain yang lebih hebat, gerakan lain yang lebih hebat, sedangkan gerakan kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati dibunuh, ada yang dipenjarakan, ada yang diusir keluar tempat kerja dan sebagainya. Dan sentiasa kita sabar waktu menerima fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Maka istiqamahlah di atas jalan ini, sahabat-sahabatku, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah saya sebagai abang kamu semua, dan tempoh 2 dekad 20 tahun dalam Dewan Pemuda PAS,
bercita-cita untuk melihat supaya sayap paling penting dalam PAS ini menjadi wenggat ataupun pengawal kepada jamaah. Sebagaimana PAS berubah orientasi kepimpinan kerana Dewan Pemuda PAS. Kita lihat bagaimana mendapat suntikan kepimpinan yang hebat. Tahun 1956, almarhum Dr. Burhanuddin Muhammad Nur atau kita gelar Dr. Burhanuddin Al-Hilmi digabungkan almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad al-Nusrah kepada Syed Syed Qutb rahimahullah. Siapa yang pujuk Dr. Burhanuddin? Siapa yang beri idea kepada pemuda dan PAS? Dr. Burhanuddin menjadi tokoh besar dalam PAS. Tidak lainlah sejarah mencatatkan bahawa Dewan Pemuda PAS, bagaimana Ustaz Hasan Adli dan pimpinan pemuda pusat yang lain mata wakil memujuk Dr. Burhanuddin dan diberikan ahli kehormat PAS pada tahun 1956, dan bermula pada tahun tersebut beliau menjadi presiden ataupun yang Diktor PAS, menggerakkan isu-isu kepada masyarakat, menggerakkan sektor siasat, manakala almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad menggerakkan sektor amal tarbawi. Pakej antara siasat dan tarbiyah ini akhirnya membuahkan hasil, iaitu PAS dalam Kaya Umum tahun 1959 kita menang 2 buah kerajaan negeri. Yang pertama kita menang Terengganu, yang kedua kita menang di Kelantan. Ini sejarah kita, sejarah pemuda PAS. Sama juga kalau kita melihat bagaimana digerakkan jihad ta'lim, jihad pendidikan dalam PAS ini. Bermulanya pusat asuhan tunan Islam, adanya sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, semua digerakkan oleh idea Dewan Pemuda PAS. Bersama-sama dengan ulama mereka menggerakkan jihad ta'lim. Bagaimana Dewan Pemuda PAS juga mengambil sempurna dengan kebangkitan Islam yang mengubah orientasi kepimpinan kepada kepimpinan ulama dalam usul 1982 hingga membawa kepada penubuhan Majlis Syura Ulama PAS yang telah diabsahkan pada tahun 1983, dan ada UMNO berpecah pada tahun 1987. Dewan Pemuda PAS yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Alim Asyad mengadakan makan malam perpaduan ummah di Kelana Jaya, menemukan pimpinan PAS dengan pimpinan tim B UMNO Tengku Razali Hamzah. Maka bermula satu lagi lanskap baru politik di mana diwujudkan Angkatan Perpaduan Ummah. Lahaya kecil Don Teluk Pasu 1989 kita membuat percubaan pertama di mana almarhum Ustaz Dr. Harun Taib menang PRK Teluk Pasu. Sahabat-sahabat sekalian, tahun 1990 landslide victory di mana Kelantan 4-3-0 PAS menang, kami dan berjasa. Kita sapu bersih menang 10 Dun di Terengganu. Alhamdulillah juga kalau kita lihat ada satu prinsip politik tahun 1998 Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO juga sebagai timbalan menteri. Lihat, biasa kita sebut Ustaz Fadil Muhammad Nur yang mencaturkan politik. Mengapa adik-adik tidak melihat Datuk Mahfuz Omar sebagai SU kepada gerak yang menyatukan parti NGO untuk membentuk gelombang politik hingga menang besar pada tahun 1999 sebanyak 27 kursi parlimen dan menang di Kelantan, memperkelantan dan menang di Terengganu. Itu sikit perkongsian pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Allahu a'lam. Takbir, takbir, takbir. Saya serahkan kepada pengurusi tetap. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ridwan Muhammad. Jadi saya tadi tangguh untuk mendengar beberapa pandangan daripada pihak yang berautoriti. Jadi sebagai makluman seterusnya, pertamanya saya baru saja menerima laporan yang diserahkan oleh perwakilan dari Puchong, dan ia merupakan suatu laporan yang mana pertama tidak ada
ataupun tidak ada satu jawatan kuasa untuk kita menyiasat terhadap laporan yang dikemukakan pada malam ini. Maka saya bila muktamar tidak ada suatu jawatan kuasa untuk nak menyiasat, sedangkan ia memerlukan satu laporan, yang saya memohon daripada muktamir semua untuk membawa laporan ini kepada pihak atasan, hatta untuk putuskan, hatta boleh bawa kepada Majlis Syura Ulama untuk menentukan bagaimana status kepada laporan yang dibuat ini. Jadi dengan ini saya mohon daripada muktamirin untuk beri mandat kepada saya untuk membawa perkara ini ke pihak yang atasan yang ada jawatan kuasa siasatan yang akan dibuat terhadap laporan yang dibentangkan pada ini. Itu yang saya putuskan untuk memohon daripada muktamirin ini untuk membawa perkara ini ke pihak yang lebih atas yang ada otoriti keputusan, hatta kepada Majlis Syura Ulama. Mohon, jadi siapa-siapa yang bersetuju untuk menerima pandangan saya, mohon bangun sebagai beri mandat pada saya untuk menjawab kepada hatta kepada Majlis Syura Ulama. Terima kasih. Mudah-mudahan keputusan yang diputuskan oleh jamaah dan majoriti mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tutup untuk kita bahaskan perkara itu. Tutup sudah. Minta maaf Ustaz. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fungsi tetap nak cerita masalah kami di Kuala Terengganu. Saya nak khabar sikit, lepas tu timbang belaka. Tak maaf saya cakap Terengganu. Saya dengar. Saya minta nak cerita sikit. Minta fungsi tetap nak cerita tentang apa yang berlaku dalam muktamar pada 2009. Tenang. Minta saya nak cerita apa yang berlaku pada muktamar 2009. Saya Setiausaha Pemuda Negeri pada ketika itu. Ada 3 kawasan daripada Kuala Terengganu, Besut, Setiu dan juga Besut, Setiu ada satu lagi. Dua pengurusi tetap. Minta tenang. Dah buat ruling. Dua pengurusi tetap dah buat ruling. Share, sobat share. Tak nak double standard. Tak nak double standard. Dah ada keputusan. Share. Kita dah setuju dah tadi. Cukup share, cukup. Kami tidak boleh jadi perwakilan kerana ada masalah dengan share, cukup. Adakah kita nak double standard? Mohon berhenti, tenang dulu. Kami tidak hantar perwakilan 3 kawasan daripada Terengganu kerana ada masalah dengan ROS. Kami jujur, kami amanah. Adakah kita mahu pemimpin yang tidak amanah? Adakah kita tidak mahu pemimpin yang tidak amanah? Minta tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengurusi tetap, 2 kali telah meminta mandat daripada para muktamirin dan kesemua kereta memberi mandat penuh kepada muktamar. Kenapa harus kita ganggu tugas pengurusi tetap? Muhammad Radhi bin Abu Bakar, Dewan Pemuda PAS Kuala Kedah, mencadang hari ini kita hormat sedikit kepada pengurusi tetap. Kalau kita pertikaikan tentang yang dibangkitkan persoalan tentang keahlian, tentang pengundian dan sebagainya, bermakna kita juga mempertikaikan pengurusi tetap yang dipilih dalam kamar yang lepas. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatian daripada Kuala Kedah. Terima kasih. Okey, Syabab! Bangun semua. Bangun. Kita tetap sedang berunding dan berbicara dengan Datuk Taqiyuddin, penolong Setiausaha PAS Pusat. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita berada medan dan forum yang sangat mulia dalam jamaah tercinta ini. Allah, sila tenangkan dada kita, sejuk dan dinginkan kepala kita, insya-Allah. Takbir!
Takbir. Takbir. Daulah, daulah. Islamiyah. Daulah, daulah. Islamiyah. La syarqiyah. La garbiyah. Islamiyah. Khaybar, Khaybar. Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar. Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad. Saufa Yahud. Takbir. 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 Hidup, hidup. Hidup Islam. Hancur, hancur. Hancur. Sila duduk adik-adik sekalian, para mutamirin yang dirahmati oleh Allah. Tenangkan dada kita, sejukkan dan dinginkan kepala kita, insya-Allah. Insya-Allah kita mendengar daripada satu suara daripada pentas utama, pengurusi tetap, dan saya kita untuk membantu pengurusi tetap, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memahami perkara ini dan kita perlu untuk bertindak lebih objektif ataupun rasional. Apapun kita putuskan dalam muktamar ini, dia tidak akan memberikan apa-apa autoriti sama ada nak atau tidak, kerana ia berbentuk laporan. Saya sebut tadi bahawa kalau sekiranya selepas siasatan ini selesai bahawa mengesahkan bahawa muktamar tahun lalu tidak sah, maka kita boleh buat muktamar khas untuk buat pemilihan semula. Kalau hari keras untuk nak sebagainya, kita tak ada apa-apa, kita tidak ada autoriti nak buat keputusan pada hari ini. Saya faham, tuan-tuan sayang pada saya faham. Saya pun tak nak pas ini diharapkan, saya pun tak nak. Tapi kita bertindak rasional. Tuan-tuan tak tahu duduk atas ini bagaimana perasaan saya. Sebut ROS boleh harap, saya sayang. Tolong bagaimana? Kita tak boleh dalam muktamar ini. Kita tidak ada siasatan. Saya yakin saya akan bawa, saya akan serah sendiri. Dan kalau MSU putuskan bahawa muktamar kita tidak sah, kita boleh adakan muktamar dan pemilihan semula. Kalau itu yang dikehendaki, kita akan buat berdasarkan apa yang tetap, yang termaktub dalam perlembagaan dan tata cara pelaksanaan muktamar kita. Saya kira sudah cukup, saya tutup, saya tak izinkan siapa lagi untuk memberikan penjelasan. Dan tadi saya dah dapat mandat yang banyak, lebih daripada apa yang sepatutnya untuk saya bawa perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, malam ini saya akan bawa, bukan tunggu esok. Pada ini untuk disiasat oleh pihak yang berautoriti, dan kalau keputusan mereka kata batal, batal. Yakinlah kepada pimpinan yang kita lantik, terutamanya Majlis Syura Ulama yang mengawal pergerakan perjalanan parti Islam kita ini. Yakinlah, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah merapatkan hati-hati kita. Kita berada di atas landasan sayang kepada Islam, sayang pada PAS, sayang pada ulama, tuan sekalian. Jadi saya kira cukup untuk itu.